السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, Sahila, Puan Asia, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan sekalian yang datang pada kuliah kita pada malam ini. Terima kasih Fatih kerana telah maklumkan Mak Busu, lama tak nampak di Kalok dan semua sahabat yang dimuliakan Allah sekalian. Mari Misbah, ketinggalan, barakallahu fikum. Assalamualaikum. InsyaAllah malam ni saya nak mengajak tuan-tuan untuk memuka 2 ayat saja daripada awalan surah Al-Insan. Dan kita telah bincangkan mukadimahnya semalam kaitan dengan latar belakang surah yang dicertai oleh Nabi SAW ini, ya, Nazir Nazri dan Kamilan dan Aziz Hamid semua yang hadir pada malam ni. Jangan lupa share video ni bagi kita lain, moga padanya ada pahala untuk kita mengajak manusia mengenal Tuhan, ya, tak lain tak bukan untuk memahami cara beribadah kepadanya. Kerana hidup kat dunia ni tuan-tuan, kalaulah blackout sebagai contohnya kat rumah kita pada elektrik, anak-anak kita dalam kegelapan malam mau cari kuali pun jumpa tuan-tuan. Tahu kat mana tak makanan ni segeranya, tahu kat mana nak mencari coklatnya. Tapi jalan ke akhirat ni perlu bimbingan tuan-tuan. Hufatu an-nar bisyahawat wa hufatil jannah bil makari. Dalam hadis Nabi SAW jelaskan bahawa jalan ke neraka itu terbentang dengan segala kemudahan, keseronokan, tapi jalan ke syurga memang penuh dengan rintangan, kepayahan. Oleh sebab kepayahan ni tak ramai orang nak melaluinya tuan-tuan. Tapi kalau ia bersifat hiburan, menyeronokkan, maka ramailah yang hadir. Jadi Mazna Abdul Rashid, Rosa Mas, semua yang hadir pada malam ni, yang lupa share video ni. Ustazah Nurilis, barakallahu fikum. Rujuk pada surah Al-Insan, juz yang ke-10, muka surat 217. Jadi 2 ayat saya nak bawa pada malam ni. Dan saya nak cerita tentang hakikatul ibtila, rahsia bagaimana berlakunya ujian ibtila dalam kehidupan, dan perbezaan di antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah dari seluruh hidayah yang Allah berikan. Jadi bincang awal ni sangat menarik, insya-Allah, dengan izin Allah SWT. Jangan lupa share video ni ke tuan-tuan kita lain. Jadi kita ulang balik baca ayat kedua dan ketiga daripada surah Al-Insan. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir kasir jilid yang ke-10, jangan lupa muka surat 217. Kita sedang adakan kempen satu rumah tafsir. Mudah-mudahan di rumah tuan-tuan disinari dengan nur, bimbingan, panduan daripada curahan ilmu para ulama, contohnya Ibn Kathir. Tafsir sangat menarik untuk kita baca. Baik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Subhanallahul azim. Lihat imahnya. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari isteri jismani yang bercampur, dan kami hendak mengujinya dengan perintah dan juga larangan. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguhnya kami telah menunjukkannya jalan lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur, ada yang kafir. Semalam saya telah kepada tuan-tuan, Al-Insan yang dirujuk dalam ayat yang pertama surah Al-Insan ini merujuk pada Nabi, merujuk pada Nabi Adam AS. Masya Allah, Presiden Tuan kata suara saya tenggelam dan sebab bunyi kipas. Baik, saya stop kipas sekejap. Oh Tuhan. Okey. Sambung balik. Okey, dengar Baik. Barakallahu fiik. Terima kasih Presiden Tuan. Besok kalau kesempatan tuan-tuan lihat perbincangan saya dengan Presiden Ridwan dari Xiaomi pukul 9 pagi, insya-Allah secara live. Yang saya kemaklumkan link untuk tuan-tuan hadirkan diri untuk mendengar perbincangan kami. Moga-moga ada pertukaran maklumat yang baik di situ. Terima kasih Presiden Ridwan, barakallahu fikum. Okey, kembali kita kepada perbincangan bahawa Al-Insan yang rujuk dalam ayat pertama merujuk pada Nabi Adam AS. Itu kebanyakan para ulama tafsir mengatakan demikian. Contohnya dalam tafsir Al-Imam Al-Mawardi. Ini saya tunjuk kepada tuan-tuan tafsir Imam Mawardi yang dipanggil sebagai Nukat Al-Uyun oleh Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Ini seorang ulama usaha dalam mazhab Syafi'i. Beliau menjelaskan bahawa maksud insan ini, pandangan kebanyakan para ulama tafsir itu merujuk pada Adam AS. Ini merupakan kata-kata daripada Qatada, Ikrimah, As-Suddi. Inilah penciptaan
makhluk dalam 6 masa. Dan saya terang kepada tuan-tuan, masa yang dimaksudkan dalam Quran bukanlah seperti hari-hari kita di dunia. Kerana di dunia ni, seperti dikatakan oleh para ulama, bahawa masa diciptakan untuk kita. Masa itu merupakan makhluk. Nanti di akhirat, tak kala semua manusia dimatikan oleh Allah SWT, maka kita berhimpun sama ada di syurga, insya-Allah, ataupun di neraka, na'udzubillah. Maka Allah akan menjelmakan masa itu sebagai seekor kambing yang gemuk. Kematian itu menjadi, maknanya masa merupakan makhluk yang Allah jadikan. Jadi kematian itu akan menjadi kambing yang gemuk disembelih di antara batasan syurga, dan kemudian kehidupan itu menjadi seperti kuda yang tegap berjalan di antara batasan syurga dan juga neraka. Itu sebab Allah menyatakan di akhirat, la yamutu fiha wa la yahya. Manusia tidak lagi mati dan tidak lagi hidup pada masa itu. Kalau dia dibenamkan neraka, na'udzubillah, maka mereka akan berkata kepada malaikat Malik, mereka berkata, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, katakanlah Tuhanmu kepada Tuhanmu, bunuhlah kami, biar kami mati saja. Tapi pada masa itu, masa sudah pun tiada lagi. Jadi tuan-tuan, dia jadi sarmadi. Sarmadi ni makna berkekalan, infinity. Jadi merujuk kepada masa ini, masa kita dekat dunia beza daripada masa orang di tempat-tempat lain. Mungkin makhluk Allah yang Allah jadikan di tempat lain, planet-planet yang luas yang banyak itu kita pun tidak tahu. Kerana percaturan masa dalam kehidupan kita dengan kiraan matahari dan juga bulan yang ada keliling bumi, bukan? Jadi kita menilai dalam tahun Hijri, kita merujuk pada bulan, peredaran bulan. Satu bulan mengandungi 29 hingga 30 hari. Tapi yang melibatkan tahun bergantung kepada matahari, mereka kadang-kadang ada tahun lompat yang ada 28 hari dalam sebulan. Tapi kita yang umat Islam mengikuti tahun Hijri, bergantung kepada bulan, mula hari itu dikira pada waktu maghrib, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi masa ni bergantung kepada bulan dan juga matahari. Bayangkan satu galaksi Bima Sakti yang lain daripada sistem matahari yang punya perjalanan lebih jauh daripada bumi yang kita ada. Tentulah masanya berbeza daripada kita, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi masa ni nak menjelaskan kepada kita sangat berbeza di antara satu sama lain. Cuma dalam perhitungan manusia di dunia, kita takluk kepada 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Allah menjadikan 12 bulan, minha arba'atun hurum, ada bulan-bulan haram. Bulan haram ni umpama bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Inilah dipanggil sebagai bulan-bulan haram yang digalakkan untuk kita beribadah lebih padanya, memberi fokus kepada amal soleh yang kita lakukan. Jadi merujuk kepada penciptaan 6 masa yang Allah jadikan ni, hari yang terakhir pada hari Jumaat dalam penjelasan hadis Muslim itu, di hujung hari Jumaat Allah menciptakan Nabi Adam AS. Dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan mengikut pendapat kebanyakan para ulama hadis, ulama muhakkikun, bahawa masa ni bukan macam yang kita tafsirkan. Bila Allah merujuk kepada sittata ayamin, dia merujuk kepada ketelitian. Allah mengajar kita buat satu benda jangan tergopoh kapah. Walaupun Allah SWT dengan kuasanya, kudratnya mampu berfirman, inama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tapi Allah tetap mengajar kita untuk menghargai waktu supaya membuat satu benda dengan ketelitian. Baik. Jadi inilah kata para ulama tafsir berkaitan dengan al-insan dalam ayat yang pertama. Tapi al-insan dalam ayat yang kedua itu merujuk kepada manusia. Yang pertama al-aslul ba'id, yang kedua al-aslul qarib. Yang pertama adalah merujuk kepada manusia yang pertama, Nabi Adam AS. Penciptaan Nabi Adam ni kalau kita baca dalam hadis-hadis yang banyak menceritakan bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Adam itu seperti yang telah kita bincangkan, tingginya adalah 60 hasta. Tuan-tuan, lebih kurang 20 meter, tuan-tuan, tinggi Nabi Adam. Nanti di akhirat manusia akan dicipta dalam bentuk seperti itu balik semula. Yang dulu di dunia rendah, maka akan ditinggikan dengan penciptaan Nabi Adam, supaya dengan tubuh yang sasa, yang tinggi seperti itu, dia dapat menikmati segala anugerah Allah itu lebih sepenuhnya, lebih baik. Orang yang bertubuh tegap, tinggi seperti itu juga bila dimasukkan ke neraka, maka setiap inci daripada tubuhnya akan merasa sakit, lebih sakit dari andai tubuhnya itu kecil, seperti dalam penjelasan hadis. Jadi muslim-muslimat hati dan dikasih sekalian, saya telah bincang kepada tuan-tuan dalam hadis sahih mengatakan ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu, maka selama 40 tahun dibiarkan seperti itu sehingga datang iblis, la'natullah. Bahawa bila iblis datang melihat Nabi Adam AS, maka iblis pun telah
mengetahui bahawa Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ajwaf. Ajwaf ini berarti tubuh dalamnya kosong. Jadi bila kosong seperti itu, ada peluang untuk syaitan memasuki tubuh manusia, mempengaruhinya. Dan itu di antara sebab ketika Nabi SAW berjalan dengan salah seorang isterinya, Safiyah, di malam yang gelap di Madinah, maka Nabi SAW telah pun melihat dua orang sahabat Ansar yang melalui tempat itu dan mempercepatkan perjalanannya. Maka Nabi manggil mereka, ala rislikuma, sebentar kamu, jangan tergesa-gesa. Mereka pun datang kepada Nabi SAW. Nabi bersabda, hadhi Safiyah, ini merupakan Safiyah, ini isteri aku, kata Nabi SAW. Tujuan Nabi mengatakan demikian adalah untuk mengelakkan timbul prasangka dalam hati mereka. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami tidak prasangka pada Nabi, kami tahu ini isteri Nabi. Nabi menjawab, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Semua syaitan mengalir bergerak dalam tubuh kamu sebagaimana bergeraknya aliran darah. Jadi bila syaitan mengetahui ada kelemahan pada manusia ini, melihat penciptaan Nabi Adam seperti itu, maka dia tahu ada peluang untuk dia merosakkannya. Ini cerita tentang penciptaan Nabi Adam, tuan-tuan yang mulia sekalian. Saya terang kepada tuan-tuan semalam bahawa kenapa Nabi kerap gemar membaca surah Al-Sajdah dan juga surah Al-Insan pada pagi subuh hari Jumaat. Semalam ada penjelasannya kan tuan-tuan. Tak perlu ulang, tuan-tuan nak dengar, tuan-tuan boleh rujuk kuliah kita semalam. Baik. Jadi dalam penciptaan Nabi Adam ni telah saya jelaskan kepada tuan-tuan transformasi yang berlaku. Penciptaan Nabi Adam ni pertama daripada tanah lumpur, kemudian daripada tanah bercampur dengan air, kemudian berlaku selepas itu jadi hama'im masnun, min salsal min hama'im masnun. Jadi penciptaan Nabi Adam ni sehinggalah menjadi satu fizikal yang lengkap, dan kemudian barulah Allah SWT menghembuskan, meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihi salam. Jadi inilah penciptaan Nabi Adam yang telah kita bincangkan. Kemudian bila Allah menjelaskan hinun minad dahri, kata Imam Mawardi, ini menarik tafsir Mawardi. Saya bacakan untuk tuan-tuan. Bila Imam Mawardi menjelaskan bahawa maksud di sini 40 sanatan marat qabla an yunfakh fihi ruh. Inilah penciptaan Nabi Adam tadi 40 tahun sebelum baginda disempurnakan kejadiannya oleh Allah SWT. 40 tahun tubuhnya terbaring seperti itu dalam syurga, dia tangi iblis yang telah kita bincangkan. Athani anahu khuliqa min tinin fa aqama 40 sanatan summa min hama'in masnun 40 sanatan summa min salsalin hama'in 40 sanatan summa fatamma khalquhu ba'da 120 sanatan summa nufikha fihi ruh. Hadha qaul Ibn Abbas fi riwayat ad-Dhahhak. Nak ceritakan hin itu ini maksudkan, kata Imam Al-Mawardi riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maknanya 40 tahun kejadian Nabi Adam itu daripada tin. Kemudian 40 tahun pula jadi hama'im masnun. Kemudian 40 tahun lagi adalah dalam bentuk salsal. Maka jumlah kesemuanya 120 hari. Setengah mengatakan 160 hari. Turab tanah. Kemudian tin, tanah yang dicampur dengan tanah liat. Jadi clay, tuan-tuan ni. Kemudian jadi peringkat berikutnya, jadi salsal, tanah yang seperti kering, seperti dibakar, baru jadi 120 hari. Kemudian jadi hama'im masnun, jadi 100 min salsal min hama'im masnun. Kemudian barulah sampai ke peringkat berikutnya, jadi 160 tahun. Setengah mengatakan 120 tahun, setengah mengatakan 160 tahun sebelum Allah SWT menyempurnakan kejadian yang sebenar. Sebenarnya ditiupkan ruh padanya. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi inilah yang menceritakan bagaimana Nabi Adam AS dijadikan oleh Allah. Ini makna hin. Hin itu sebelum disempurnakan, maka masa yang diambil oleh Allah SWT untuk menjadikan makhluk ini begitu kompleks, begitu sempurna, begitu indah. Maknanya tuan-tuan dimuliakan Allah, kalau kita ibaratkan sebuah prototipe kereta yang nak dicipta, walillahil mathalul a'la, tak boleh kita nak samakan kejadian yang Allah buat dengan manusia buat, tuan-tuan. Sebuah kereta yang hebat, yang cantik, yang punya brand yang hebat, bagaimana prototipenya dibuat begitu lama, dia tayangkan di sini-sini, mendapat input feedback daripada pengguna dulu, kemudian barulah disempurnakan kejadiannya, tuan-tuan. Tapi kita nak bagi tamsilan untuk faham, min ajli taqrib, untuk kita fahamkan keadaan ni, tuan-tuan ni. Jadi inilah dia yang disebut sebagai hinun minad dahri. Yang ketiga pula mengatakan bahawa al-thalith anna al-hin al-madhkur ha huna waqtun ghairu muqaddar wa zamanun ghairu mahdud, kala Ibn Abbas aidan. Jadi hin ini tadi saya dah jelaskan ada tiga pendapat.
Yang pertama mengatakan 40 tahun, yang kedua mengatakan 120 ataupun 160 tahun, yang ketiga mengatakan tak ada, tempoh tu kita tak tahu berapa lama. Kerana hari seperti yang telah kita gambarkan tadi, hari yang ke-6 penciptaan Nabi Adam, kerana nilai waktu untuk manusia di dunia berbeza daripada nilai waktu di sisi Allah SWT. Itu telah kita jelaskan sejelas yang lalu. Baik, selanjutnya kita lihat pada ayat yang kedua. Bila Allah SWT menyatakan dalam ayat yang kedua ini, nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kami menjadikannya daripada air mani yang bercampur, dan saya telah jelaskan kenapa perkataan amsyaj ini dipilih oleh Allah Taala. Walaupun setengah ulama mengatakan amsyaj ini merupakan satu kata tunggal yang dia tidak mempunyai mufrad, dia tidak mempunyai jamak, dia bukan jamak taksir, kata Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya. Ada setengah ulama yang lain mengatakan bahawa amsyaj ini merupakan jamak kepada masyaj. Masyaj jamaknya amsyaj. Tapi kenapa pula nutfah ini yang bersifat mufrad kemudian sifatnya didatangkan dengan jamak, seperti yang saya bagi contoh semalam. Kalau kita kata seorang muallim mujtahidun ataupun muallim alimun, seorang guru yang sangat alim, sifat kepada guru itu mufrad, jadi mufrad lah, sifatnya mufrad juga. Kita tak boleh kata muallimun alimatun ataupun muallimatun alimun, tak boleh, tak sesuai. Kerana sifatnya tak kena. Laki-laki lah sifatnya. Kalau tunggal-tunggal lah. Tapi kenapa pula dalam konteks ini dia sebut nutfatin amsyaj, air mani yang bercampur. Pada sepatutnya patut diguna masyaj. Kalau mereka mengatakan amsyaj itu adalah jamak. Ini pendapat yang kedua yang saya jelaskan kepada tuan-tuan semalam. Harap tuan-tuan tak silap faham. Ini bagi merujuk kepada kompleksnya kejadian sel-sel dalam sistem kejadian manusia itu. Kerana kita telah bincangkan yang dimaksudkan dengan bersatunya sel-sel itu dalam konteks kajian moden yang menunjukkan kepada adanya kromosom. Kromosom lelaki XY, kromosom perempuan XX itu, tuan-tuan yang dimiliki Allah sekalian. Ini bagi menunjukkan kepada kita tentang kehebatan ciptaan Allah SWT. Jadi perkataan ini sengaja digunakan dalam konteks begitu. Nabtali, kami uji dia. Faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan dia dalam keadaan mendengar dan juga melihat. Setengah pendapat ulama tafsir mengatakan bahawa sini ada taqdim dan juga takhir. Ini pun satu uslub dalam bahasa Arab, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ada taqdim, ada takhir kat sini. Bahawa kalau kita lihat perkataan yang digunakan, nakhtabiru bil khairi wa syarri kalahul kalbi, nakhtabiru syukrahu bis sarra wa sabrahu fid dharra kalahul hasan. Jadi dalam bentuk ini perkataan nabtali adalah merujuk kepada nukallifu, kami memberikan kepada taklif, kami memberi kepadanya tanggungjawab. Maka ujian akan datang dalam hidup untuk menunjukkan segala yang diberikan kepada manusia, sama ada kesenangan atau kepayahan, semua ujian daripada Allah SWT. Janganlah orang yang senang itu merasakan dia tiada ujian. Sebenarnya ujian yang Allah kena kepada dia, kesenangan itulah sendiri. Manakala orang yang miskin, maka mereka mengalami kesusahan. Kesusahan itu menjadi ujian baginya. Bagi orang yang kaya, kekayaan itu menjadi ujian baginya. Sebab Allah menyatakan, "Nabluukum bil khairi wa syarri fitnah." Kami uji dengan senang, dengan susah, semuanya merupakan ujian daripada Allah SWT. Jadi lagi besar manusia ini imannya di sisi Allah, lagi banyak ujian di sisi yang akan dia terima. Tuan-tuan tahu tak kisah seorang sahabat yang mulia namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, salah seorang daripada sahabat yang akan pertama-tama masuk syurga bersama dengan Nabi, 10 orang yang terhitung itu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Siapa lagi? Sa'ad bin Waqqas. Lagi? Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid, dan juga Abdurrahman bin Auf. Ini mengingati nama 10 ahli syurga ni, tuan-tuan, sunat muakkad, tuan-tuan. Mengingati nama 10 ahli syurga ni sunat muakkad. Jadi Sa'ad bin Waqqas ni nak cerita kepada tuan-tuan begitu besar ujiannya. Pada zaman kepimpinan Umar Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar mencari orang yang paling awal masuk Islam untuk diberikan jawatan-jawatan penting, kerana mereka lah yang paling layak untuk pegang amanah. Kerana mereka merasa susah payah bersama dengan Nabi di awal dakwah. Maka Sa'ad yang telah dipilih oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi gubernur. Macam kita ni ibarat menteri besar lah kat Kufah, tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi ni paling takut kepada kepimpinan. Mereka memang sebenarnya tak suka diberi kepimpinan. Beza dengan sebahagian daripada orang pada ini berebut-rebut untuk dapat kepimpinan. Maka Sa'ad bin Waqqas, tuan-tuan, dipilih oleh Sayyidina Umar untuk menjadi
menteri besar lah, ibaratnya gubernur lah dekat Kufah. Kufah ni antara tempat yang kaya, melimpah-limpah hartanya, kerana dia berasal daripada wilayah dalam negara Parsi. Negara Parsi ni negara yang sangat prosper, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Walaupun demikian, Sa'ad bin Waqqas ini mengalami ujian. Ujian ni saya cerita tuan-tuan sentiasa berlaku dalam hidup. Sa'ad ni seorang yang mustajab doa. Kalau dia berdoa minta hujan turun, waktu tu juga Allah akan turunkan hujan. Kalau beliau minta hujan diberhentikan, Allah akan berhentikan hujan pada waktu itu juga. Tuan-tuan sebelum lupa, bismillahirrahmanirrahim. Nak galakkan tuan-tuan ni dapatkan Habatus Sauda yang telah diproses dalam bentuk kapsul seperti ini untuk kemudahan tuan-tuan. Gunakan, senang bawa pergi mana-mana. Alhamdulillah kami telah pun menjadikannya, memprosesnya dalam bentuk yang mudah untuk tuan-tuan nikmati seperti ini. Dengan hal gel boleh tuan-tuan, dengan proses pemrosesan yang halal. Baik tuan, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis mengatakan ia merupakan rawatan kepada semua penyakit hingga kematian. Ya. Baik, dapatkan Habatus Sauda daripada Zazan Travel. Mudah-mudahan padanya ada rawatan untuk penyakit-penyakit kita. Susah nak tidur malam contohnya, ada masalah rezum, ibu yang sedang menyusukan anak, kurang susu, insya-Allah sebagai satu ikhtiar. Kalau ada komplikasi, rujuklah kepada pakar-pakar perubatan. Ya, kerana dalam Islam ini diajar kita fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi secara umumnya Nabi menggalakkan penggunaan Habatus Sauda ni bagi menangani banyak isu berkaitan kesihatan. Jadi tuan-tuan dapatkan daripada Zazan Travel. Kami beri pada tuan-tuan macam-macam hadiah. Buku ada, korma ada. Dapatkan hanya di Zazan Travel saja tuan-tuan akan dapat hadiah-hadiah ni. Baik tuan, dapatkan daripada Zazan Travel. Ada nombor telefon yang tertera di bawah, tuan-tuan yang dapatkan. Jadi menceritakan tentang sahabat yang mulia ni juga mengalami ujian. Jangan kita sangka bahawa tiada ujian dalam hidup. Jangan diminta tiada ujian dalam hidup, tetapi mintalah kekebalan iman waktu menghadapi ujian. Seseorang itu lebih kuat imannya, lebih banyak ujiannya. Asyadun nasi bala'an al-anbiya' thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling kuat ujiannya adalah para nabi. Dan selepas para nabi, orang yang mencontohi para nabi. Orang mengikuti para nabi. Orang mengikuti para nabi. Maknanya lagi besar iman, lagi besar ujian. Jangan diminta ketiadaan ujian, tapi mintalah kesabaran dan kekuatan waktu menghadapi ujian. Pernah satu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang sangat faqih, sahabat Nabi yang sangat mulia, yang berilmu tinggi ni, yang Sayyidina Umar pun rujuk padanya beberapa masalah penting dalam Islam. Bijaknya cara fikir Imam Ali karamallahu wajah, tak menafikan kehebatan masing-masing para sahabat ya. Maka satu hari Sayyidina Ali mendengar seorang berdoa, Allahumma ja'alni minas sabirin, Allahumma ja'alni minas sabirin, Allahumma ja'alni minas sabirin. Wahai Tuhan, jadikan aku di kalangan yang sabar, jadikan aku di kalangan yang sabar. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Maka Imam Ali karamallahu wajhah pun berkata kepadanya, kenapa engkau minta ujian? Terkejut orang itu. Dia kata, wahai Zainal Ali, saya minta diberi kesabaran. Zainal Ali kata, bukan gitu cara doa. Engkau minta jadi yang sabar, engkau minta ujian ke apa? Sebenarnya engkau kena minta, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat terakhir surah Al-Baqarah itu sebaik-baik doa. Jadi Sayyidina Ali mengajar kita dalam hidup ini tak boleh minta ujian, tapi mintalah kekebalan dan kekuatan iman waktu menghadapi ujian. Ini cerita tentang ujian tuan-tuan. Maka sahabat Nabi pun tak terkecuali daripada ujian. Lagi hebat mereka, lagi besar ujiannya. Seperti Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu ni, yang jadi gubernur, jadi orang nombor satu di negara yang hebat itu, Kufah. Negara yang pernah dinaungi oleh Parsi yang sangat kaya itu dengan hasil buminya tuan-tuan. Akhirnya sahabat Nabi Sa'ad bin Waqqas yang jadi pemimpin di situ. Orang-orang di Kufah itu sebahagiannya munafikun. Dan orang-orang Iraq terkenal sebagai munafikun. Itu sebab ramainya orang Syiah di Iraq tuan-tuan. Kerana orang Syiah ni merupakan puak munafikun sebenarnya. Maka mereka telah pun mengada-ngadakan cerita yang tak benar tentang Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni bila melantik orang, Sayyidina Umar akan bertanya kepada rakyat, dia kata, apa pandangan kamu tentang kepimpinan yang aku berikan ini? Maka rakyat pun beritahu, innahu la yahkum bisawiya wala innahu la yahkum bisawiya, dia tidak berhukum dengan adil, wala yahkum bil qadiyya wala yuhsinus salah. Kata-kata mereka ni memang kata yang tak betul tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi mereka telah berkata tentang Sa'ad bin Waqqas ini, kalau dia buat keputusan tidak adil.
Kalau dia sembahyang tak ikut cara Rasulullah SAW. Ya Allah, tuduhan apa ini? Takkanlah Sa'ad tak reti cara sembahyang Rasulullah SAW, padahal beliau ni as-sabiqunal awwalun, orang yang awal masuk Islam. Maka Sayyidina Umar pun panggil Sa'ad bin Waqqas, bertanya kepadanya, "Hai Sa'ad, aku dengar cerita sekian-sekian dengan kau." Maka Sayyidina Umar dah pasti itu hanya diberikan di segelintir orang yang berada di Kufah tentangnya. Segelintir maknanya satu puak, satu tempat yang semuanya tak suka Sa'ad dan berkata perkara dusta terhadap Sa'ad, tuan-tuan. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada Sa'ad, mengapa mereka kata kau tak ikut cara Rasulullah sembahyang? Maka Sa'ad kata, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, takkanlah saya tak tahu cara Rasulullah sembahyang. Saya kalau sembahyang Isyak jadi imam di tempat saya itu, sembahyang rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat ketiga, rakaat ketiga keempat lebih kurang sama. Itulah cara Rasulullah sembahyang, contohnya. Ya, kita jadi imam, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua biasanya. Itu cara Rasulullah SAW. Maka takkanlah saya tak tahu apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, wahai Sayyidina Umar. Ya. Maka Sayyidina Umar mengetahui kata-kata Sa'ad itu betul, bukan kata-kata orang yang berdusta itu yang betul. Walau bagaimanapun Sayyidina Umar memberhentikan Sa'ad bin Waqqas. Sayyidina Umar ni seorang yang tegas, tuan-tuan ya. Maka Sayyidina Umar meletakkan Sa'ad di tempat yang lain, kerana tahu ada rakyat yang tak senang dengan ni. Maka Sa'ad telah berdoa kepada Allah, tuan-tuan. Ini cerita tentang seorang yang mustajab doa. Dan masa sama ceritakan ujian kepada manusia ni akan berlaku. Sa'ad ini telah berdoa kepada Allah dengan katanya dia seorang mustajab doa. Wahai Tuhan, kalaulah orang yang berkata tentang aku itu berdusta dan hanya ingin menunjukkan kehebatan dirinya, maka panjangkanlah umurnya, kekalkanlah kefakirannya, dan jangan matikan dia selagi dia belum kena fitnah. Allah doa, jangan main, tuan-tuan. Doa orang salih, tuan, jangan main. Ya, Sa'ad bin Waqqas berdoa, ya Allah, kalau dia berkata perkara dusta, maka panjangkanlah umurnya, hidupkan dia dengan kemiskinan, dan jadikan fitnah itu mendarah daging sentiasa dialami dalam hidupnya. Tuan-tuan, maka di kalangan para tabi'i yang hidup selepas itu, tabi'i ini maknanya datang selepas zaman sahabat, antaranya Abdul Malik bin Umair berkata, ada Abdullah Muhammad bin Munkadir berkata bahawa aku melihat orang yang didoakan oleh Sa'ad itu umurnya panjang sangat dan hidupnya dalam kemiskinan. Dan ketika dia hidup itu matanya dah, apa kita nak kata, tuan, matanya dah kendur, kelopak matanya, dia punya apa, kening ini dah kendur, tutup mata, tak boleh nak buka mata dia, bongkok 3, panjangnya umur dia. Orang semua dah mati, dia masih hidup. Dialah yang fitnah Sa'ad bin Waqqas, yang mengatakan Sa'ad ni kalau la yahkum bisawiyah wala yahkum bil qadiyah wala yuhsinu salat, kalau dia buat keputusan tak adil, kalau keputusan ditangguh-tangguhkan, kalau sembahyang tak ikut cara Rasulullah, la yuhsinu salat, maka Sa'ad telah mendoakan untuknya. Tuan-tuan ni jangan main dengan doa orang yang mustajab macam beliau. Maka akibat daripada kejahatan mulutnya itu, tuduhan yang dikenakan kepada Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu an, sahabat Nabi yang terkenal dengan mustajab doa dan antara as-sabiqin al-awwalin ni, maka umurnya panjang, hidup dalam kemiskinan. Dan kata Abdul Malik bin Umair, seorang tabi'i yang melihat perkara ini, disebut Imam Nawawi dalam Al-Azkar, bahawa aku melihat orang tua ini yang dikatakan kesan doa Sa'ad kena padanya itu, kena tuduhannya kepada Sa'ad. Aku lihat umurnya dah tua, tapi dia masih lagi bergurau senda dan juga menjadi ejekan budak-budak perempuan. Tuan-tuan faham kan? Ada orang gatal, dah tua pun masih gatal lagi, tuan-tuan. Orang dah tua ni buatlah persiapan untuk mati, entah esok, entah lusa, entah sekejap lagi. Kalau orang muda tu mungkinlah ada semangatnya, belum berkahwin, masih miang-miang macam tu. Tapi kalau orang dah tua masih lagi macam sibuklah pergi tengok apa, tuan-tuan? Tengok apa dia panggil? Tak apa-apalah, apa-apa kena TV. Maka kesan daripada doa Sa'ad ini, kata Abdul Malik bin Umair, tabi'i, umurnya panjang, hidupnya dalam kemiskinan, tak ada rumah, merempat, orang buang dia, anak-anaknya tak peduli pada dia, dan lebih malang lagi duduk berjalan mengusik budak-budak perempuan yang lalu kat situ. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi satulah cerita, boleh saya cerita tentang Sa'ad ni. Para sahabat melihat keajaiban yang ada pada beliau, hidupnya serba sederhana. Jadi gubernur pun hidupnya sederhana, doanya mustajab. Maka mereka bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimanakah doa Tuhan ini mustajab, ya? Beliau berkata, dulu masa Rasulullah SAW hidup, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana nak jadi orang yang mustajab doa? Maka baginda telah bersabda, at'im mat'amaka takun mustajab da'wah. Makanlah benda-benda yang halal,
pastikan diri kamu makan daripada sumber yang halal supaya doa kamu dimustajabkan oleh Allah SWT. Kita sekarang musim PKP kan tuan-tuan. Maka pastikan latih hati kita untuk makan yang halal tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Kabarnya order sana, order sini dekat tempat-tempat online. Tahu je daripada kedai orang bukan Islam. Jangan main-main tuan-tuan. Memanglah duit kita dapat gaji yang bersih, yang halal, tapi orang tu penyediaannya macam mana? Oh, tak apa, itu vegetarian punya kedai. Mana kita tahu minyak apa dia pakai? Siapa tukang masaknya? Walaupun dia kata vegetarian, tapi minyak apa semua, cara penyediaannya, kuali yang dia buat itu, mungkin dia masak benda-benda lain yang haram. Maka kita kena berhati-hati lah tuan-tuan. Ya, ni kebetulan saya bercerita pada tuan-tuan tentang seorang yang diuji oleh Allah, walaupun dalam keadaan imannya begitu hebat, tinggi, sahabat Nabi yang mulia pun diuji oleh Allah. Tapi beliau menghadapi ujian ni dengan jayanya lah tuan-tuan. Memang ada manusia seperti itu. Seperti yang pernah saya cerita pada tuan tentang Juraij. Juraij ini merupakan seorang yang taat beribadah. Dulu zaman Bani Israel, mereka tak ada sembahyang berjemaah macam kita. Maksudnya sembahyang dekat Sawma'ah, sinagog masing-masing. Maka Juraij ni dalam kehidupannya, ketika beliau sedang sembahyang, dia bukan alim, dia abid. Dia orang kuat beribadah kepada Allah. Satu hari setengah beribadah datang, ibunya manggil, Juraij, Juraij. Juraij sedang sembahyang. Dalam hatinya fikir, aku nak sahut mak aku ke nak teruskan sembahyang? Tak apalah, aku teruskan sembahyang. Nanti lepas sembahyang aku jumpa mak aku. Lepas sembahyang dia terlupa tuan-tuan. Maka hari kedua dia masih lagi sembahyang, maknya datang lagi. Juraij, Juraij. Dia masih sembahyang, dia fikir aku nak buka sembahyang ke nak teruskan sembahyang. Maka dia fikir tak apalah, aku teruskan sembahyang, nanti aku buka apa yang rugi pula, nanti lepas sembahyang aku jumpa dia. Lupa lagi tuan-tuan. Hari ketiga maknya datang, panggil lagi, dia masih lagi sembahyang. Kuatnya sembahyang Juraij. Kita ni kalau tengah sembahyang tiba-tiba terbatal wuduk, macam mana tuan? Nak kena bagi salam ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun terus tinggalkan sembahyang. Mana satu? Kan kalau kita di imam pula macam mana ketika kita sembahyang terbatal, terkentut contohnya. Kita sembahyang dengan anak isteri, anak lelaki ada, macam mana kita nak suruh jadi imam? Kita batal sembahyang ni. Macam mana tuan? Baik tuan ni soalan menarik juga untuk kita bincangkan. Kembali kepada cerita Juraij ni, beliau tidak membuka sembahyangnya, teruskan sembahyang. Ibunya merasa sedih amat sangat. Dalam hatinya berkata, Juraij lupakan aku. Ya Allah, janganlah engkau matikan anak aku Juraij, sampailah engkau menguji dia dengan fitnah orang perempuan. Allahu Akbar. Doa ibu ni berat tuan-tuan. Kita di ibu ni janganlah doa yang muka-muka pada anak-anak kita. Kalau lihat dia malas nak basuh dengan mangkuk, tak payahlah sebut apa-apa tuan-tuan. Pergilah basuh dengan mangkuk tu. Kan musim PKP ni jadi semua orang jadi stres. Jadi nak tegur anak-anak, jangan tegur benda yang bukan-bukan yang tak elok tuan-tuan. Berat nanti, susah tuan-tuan. La tad'u ala abnaikum, jangan doa yang bukan atas anak kamu. La tad'u ala anfusikum, la tad'u ala amwalikum, jangan doa yang bukan-bukan ke atas diri kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu atau benda kamu. Nanti kalau kamu doa yang bukan-bukan, kena waktu terbuka pintu langit untuk menerima doa itu, maka akan kena apa yang kamu katakan itu. Naas tuan-tuan, jangan main. Maka ibu ini berdoa berkata, Allah jangan matikan anakku sampai diuji dengan perempuan. Akhirnya seorang perempuan yang menggoda Juraij akhirnya telah membuat satu fitnah. Dia telah berzina dengan seorang gembala kambing dan akhirnya dia mengandung anak luar nikah. Maka dia mengatakan kepada umat pada masa itu, masyarakat, bahawa suaminya adalah Juraij. Maka mereka pun tanpa usul peksa telah memukul Juraij, merobohkan rumah ibadahnya. Sehingga Juraij ini merupakan seorang wali Allah. Walaupun dia jahil, tapi dia wali Allah. Tengok dia berkata kepada, doa pada Allah, nanti kau pukul aku biar aku berhenti sembahyang je. Sembahyang minta kepada Allah, bukalah pintu kebenaran, wahai Tuhan. Allah mengilhamkan kepadanya untuk menyuruh, mengatakan kepada baby anak luar nikah itu, tanya sama bapaknya. Ini antara anak-anak yang berkata dalam keadaan masih baby lagi tuan-tuan. Tahu tak siapa orang yang berkata-kata semasa baby? Seorang daripadanya adalah anak yang menyelamatkan Nabi Yusuf daripada tuduhan nak melakukan perbuatan buruk kepada Imratul Aziz kan. Rasul Yusuf kan, nanti ada peluang kita masuk Rasul Yusuf. Seorang lagi adalah anak kepada Masyitah. Ketika Masyitah terasa teragak-agak untuk terjun ke dalam
kuali yang panas, yang menggelegak itu dalam cerita Ashabul Ukhdud, surah Al-Buruj yang pernah saya tafsir kepada tuan-tuan dulu masa awal PKP, ingat tak? Ya, jadi Juraij ini diilhamkan oleh Allah untuk berkata kepada anak ini, lalu anak ini pun menjawab, bapa aku bukan Juraij, bapa aku adalah gembala kambing itu. Maka mereka pun tersedar kesabaran mereka pun minta maaf kepada Juraij. Mereka pun minta kepada Juraij untuk bina semula rumah yang robohkan itu daripada emas. Juraij kata tak payah, memadailah dibina seperti biasa daripada tanah liat. Ulasan para ulama terhadap perkara ini, ujian akan berlaku kepada semua wali Allah. Tengok Juraij ni orang kuat beribadah, besar ujiannya, tuduhan dia pukul. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tapi orang seperti ini doanya mustajab. Dalam kes tadi ibu itu mendoakan ke atasnya, maka doa ibu itu mustajab. Allah penuhi doa ibu itu. Tapi kerana dia wali Allah dan juga sadiq, kerana sadiqan fi imanihi, dia adalah seorang ibadah kepada Allah dengan telus, dengan kebenaran, dengan ketakwaan, maka Allah pun akan melindunginya. Allah makbulkan doa ibu dan Allah juga melindunginya. Itu kasih sayang Allah SWT, tuan-tuan. Ini makna ibtila dalam kehidupan. Ya. Jadi itu sebab antara doa yang paling banyak Nabi kita selamatkan. Tahu tuan-tuan, saya tak ingat sama ada saya dah ajar pada tuan-tuan doa ni atau belum. Ustaz Syafiq Murad kalau boleh catatkan doa ni sekali lagi, saya rasa macam dah ajar. Pendek je doa ni tuan-tuan, jangan abaikan. Tolong jangan abaikan. Apakah doa ni tuan-tuan? Doa ni antara doa yang paling banyak Nabi selamatkan, seperti riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya dan juga Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Kitab yang kita pelajari itu kan, Adabul Mufrad. Doa Nabi adalah Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keafiatan di dunia juga akhirat. Afiah ni kata syurahul hadis, yang disyarahkan oleh para ulama hadis, maksud afiah ni tuan-tuan, ketika Sayyidina Abbas, iaitu pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarnya, ya Abbas, ya Ammar Rasulillah, salillah al-afiyah fi dunia wal akhirah, wahai pakcikku, wahai Abbas, mintalah kepada Allah afiah. Afiah ni maknanya keselamatan dunia juga akhirat. Dunia ni daripada tuduhan orang, daripada penganiayaan orang, kezaliman orang, penindasan orang, ni semua termasuk tuan-tuan. Afiat ni bukan merujuk kepada tubuh badan saja. Dari psikologinya, dari sudut tekanannya, dari sudut waktu stresnya. Waktu sekarang sampai nak kena angkat bendera putihnya. Ya, saya bukan, yalah tuan-tuan, ada banyak cara lagi lah. Tak nak ulas benda ni pun, saya bukan orang yang layak untuk mengulas. Jadi balik kita kepada kisah ni tadi, bahawa ujian akan berlaku. Jadi Allah Ta'ala menyatakan di awal surah ni untuk ingatkan kepada kita semua, dan surah ni dibaca Nabi SAW setiap pagi Jumaat bagi menunjukkan kewajaran, kewajipan, kemestian kita untuk kembali kepada basic, iaitu ingat pada Allah SWT. Ujian ni datang untuk menebalkan iman, memberi kesuburan iman, mengingatkan kita dan hidup ni ada Tuhan. Itulah dia ya. Jadi inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu ada pendengaran dan juga ada penglihatannya. Setengah para ulama menjelaskan kat sini ada takdim juga takhir, iaitu inna khalaqnal insan, kami ciptakan manusia, faja'alnahu sami'an basira linabtaliyahu. Kami jadikan manusia daripada siti semani yang kemudian berkembang dalam bentuk yang telah kita bincangkan semalam. Kami beri padanya penglihatan, pendengaran dan penglihatan untuk kami uji dia. Jadi di sini ditakdim dan juga takhirkan. Dalam bab takdim maknanya ditakdimkan, diawalkan perkataan nabtali, supaya manusia ingat bahawa dalam hidup ni akan penuh dengan ujian. Ujian demi ujian. Senang itu ujian, susah pun ujian. Baik, setakat ini saja dulu. Nampaknya tak sempat saya nak masuk ke ayat yang ketiga. Masih lagi saya telah berjanji tuan untuk terangkan tentang konsep hidayah, apa pandangan para ulama Mu'tazilah. Mu'tazilah ni ada satu asas dalam pandangannya, dipanggil sebagai wajib ke atas Allah ni untuk membuat satu yang aslah. Aslah ni makna yang lebih baik. Jadi ini yang ditolak dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa Allah SWT dalam penciptaannya la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allah SWT mencipta satu benda berdasarkan hikmah pengetahuannya yang memang tak sama dengan kita. Jadi tak boleh kita nak samakan dengan diri kita. Jadi di sini Mu'tazilah melakukan satu kesilapan, iaitu mereka mengatakan Allah SWT mestilah buat satu benda tu benda yang paling baik. Paling baik tu ukurannya apa soalannya tuan-tuan?
kurangnya akal kita kan. Contohnya kita fikir dalam kehidupan, budak itu ketika masih kecil lagi tiba-tiba Allah matikan ibu dan ayahnya. Ya, tak kira penyakit yang berlaku, wabak yang berlaku sebagai contoh. Anak itu masih kecil lagi, subhanallah. Dalam hati kita fikir, seolah-olah jauh di lubuk hati kita bagi setengah orang fikir, kesiannya. Kesian itu berdasarkan apa? Kau ingat kesian kau tu lebih besar daripada kesian Allah ke? Jadi di sinilah yang Mu'tazilah katakan Allah buat satu benda yang terbaik. Jadi kalau dalam konteks itu banyak manusia mengatakan tidak baik. Itu pada perspektif manusia, tuan-tuan. Jadi dalam konteks hidayah, tiba sama hidayah ni milik Allah Taala. Allah beri kepada kita kemampuan untuk pilih. Inilah yang dibincangkan oleh para ulama zaman ke zaman. Saya akan bawa kepada tuan-tuan esok insya-Allah dalam perbincangan melibatkan perkara ini lagi tentang apa yang disebut oleh Imam Tahawi dalam bab akidah, dalam akidah tahawiyah berkenaan dengan perspektif para ulama ahlu sunnah dalam kes berkaitan dengan hidayah ini. Jadi mudah-mudahan saya dapat jumpa tuan-tuan pada esok. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan sedikit sentuhan rohani pada malam ini. Tuan-tuan jangan lupa ya, sebelum akhir kuliah pada malam ni saya ajak tuan-tuan, ada tuan-tuan ibu ayah yang di kat rumah. Kita PKP kat Negeri Selangor ni bertambah ketat nampaknya, maka ambillah peluang untuk bimbing anak-anak kita mengenali solat. Ini ada kem besari solat. Buku ni sangat penting untuk kita didik anak-anak kita mengetahui fardu ain. Terutamanya masa sekolah rendah. Daripada sekolah rendah kita nak betulkan kefahamannya berkaitan dengan wuduk, berkaitan dengan hadas besar. Ada anak perempuan kita berusia 9 tahun, 10 tahun mungkin dah balik. Kena ajar tuan-tuan. Ibu ambil peluang ibu. Saya tunjuk ini tahap 1. Untuk tahun 1, 2 dan 3. Yang ni pula adalah tahap 2, kem besar salat. Ya, untuk tahun 4 dan juga tahun 5, tahun 6. Dalam ni kalau tuan-tuan lihat kem besar salat ni ditunjukkan kepada kita satu persatu ibadah untuk dilakukan. Rukun wuduk, nampak? Ada tulisan Jawi, tulisan Rumi sunat wuduk yang sempurna, ada latihan-latihan pengukuhan terhadap apa yang kita pelajari. Kemudian ada perkara-perkara yang batalkan wuduk. Kemudian kita belajar juga kat sini tentang sunat-sunat dalam salat, perkara yang batalkan salat. Kalau tuan-tuan rujuk kat sini dapat lihat satu persatu, diterangkan satu persatu untuk kita nampak prosesnya satu persatu dan ibadah yang kita lakukan. Sunat-sunat dalam salat, kan ni rukun dalam salat ada 13, nampak? 1 niat, berdiri tegak, takbiratul ihram, tulisan Jawi ada, tulisan Rumi ada. Ni semua perlu amali, tuan-tuan. Jangan biar anak kita setakat buat tapi tak menghayati. Tunjukkan satu, perhatikan dia salat. Nak cuba salat 2 rakaat nak duha, apa tengok? Kita tengok dia semayang dan perhatikan satu persatu pelaksanaan ni. Kena ingat anak kita daripada kecil ni kita kena bimbing salat yang betul. Cuba baca Al-Fatihah kuat-kuat, abang nak dengar. Dan semayang duha ni baca kuat-kuat, tak apa, tak ada masalah. Cuba baca doa kunut macam mana. Ya, jadi inilah dia. Kemudian kat belakang ni ada penilaian yang kita boleh buat, jadual satu persatu. Kita ibu ayah kena ambil peluang musim cuti seperti ni untuk pantau anak-anak kita. Ibu ayah inilah dia namanya kem besari solat. Satu silibus yang penting untuk anak kita. Tahap 1 ni daripada darjah 1 sampai darjah 3. Ini pula tahap 2 daripada darjah 4 sampai darjah 6. Apa pula dalam tahap 2 ni? Tengok apa yang diterangkan kat sini. Untuk tahun 4, wuduk lagi sekali, salat, waktu-waktu salat, azan, belajar iqamah, syarat wajib salat, syarat sah salat, sujud sahwi macam mana. Dalamnya ada tunjuk satu persatu pelaksanaan dia. Kemudian cara berdiri jadi imam dengan makmum macam mana. Walaupun buku ni simple, dia ada second colour nama dia. Apa lagi belajar kat sini? Salat berjemaah, kedudukan imam makmum. Ramai orang sembahyang berjemaah, kedudukan imam makmumnya salah. Kalau kita sembahyang isi duduk mana, belah kiri ke kanan? Kiri ke kanan. Ya? Apa lagi kat sini? Rukun-rukun wuduk, ajar anak kita satu persatu ditunjukkan. Pendeknya buku ni sangat penting lah untuk kita ajar anak-anak kita. Dan mungkin kita ibu ayah pun ada kekurangan-kekurangan, tak menafikan. Ni bagaimana sembahyang jenazah pun ada. Sembahyang jenazah pun ada. Ajar anak kita sembahyang jenazah. Yang lelaki, yang perempuan. Kalau kita pergi ke Mekah, Madinah, buat haji, buat umrah, tengok orang perempuan pun sembahyang jenazah. Kat Malaysia ni kurang orang perempuan sembahyang jenazah. Padahal dia bukanlah terbatas pada orang lelaki saja. Jadi semua ditunjukkan.
Ya, surah jenazah ni tak ada rokok, dia cuma takbir je, kan? Kemudian surah-surah ayat-ayat lazim yang anak-anak kita kena hafal. Inilah nama dia Qiyamul Salat, tahap 1 dan tahap 2. Untuk anak kita dari 1 sampai 3 dan 4 sampai 6. Tolong tuan-tuan, isilah masa pada waktu PKP ni untuk penghayatan ibadah fardu ain untuk anak-anak kita. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan ni daripada telagabiru.com.my. Beli online, nanti kami hantar ke rumah. Cikgu-cikgu, ibu ayah yang dimiliki sekalian, dapatkan Qiyamul Salat. Baik tuan, setakat ini saja dulu untuk renungan pada malam ni. Yang masih nak melakukan ibadah kurban, masih lagi dibuka, tinggal sedikit hari saja lagi sebelum kami mula menguruskan penghantaran wang ni ke negara-negara terlibat di Syria, di Yaman, di Mekah dan juga di Sudan. Tolong tuan-tuan jangan tangguh-tangguh, jangan delay. Nanti dah lambat kami dah tutup pintu, nanti sukar untuk tuan-tuan untuk dibuka balik semula. Jadi segeralah, jangan last minute, boleh buat sekarang, jangan tangguh-tangguhkan. Nabi SAW sabda, badiru bil amali sab'an, buat baik, amal salih segera, jangan tangguh-tangguh. Tak tahu kejap lagi kita meninggal dunia ke apa tuan-tuan. Jadi niat itu disertai dengan amalan. Itulah namanya iman, kena ada pelaksanaan. Jadi setakat ini saya dulu untuk renungan pada malam ni. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. InsyaAllah hari Sabtu malam Ahad nanti saya ada forum dengan seorang sahabat yang istimewa, orang Malaysia yang ada di Madinah. Menarik kan? Hari Sabtu malam Ahad ni kami akan forum di Facebook ini sama dengan seorang teman yang sangat istimewa. Jadi tuan-tuan jangan ketinggalan hari Sabtu malam Ahad. Besok Jumaat Sabtu kan? Sabtu malam Ahad. Lebih kurang waktu macam ni lah 9 suku ataupun pukul 9, lebih kurang 9 suku kita akan forum insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Sama-sama kita tangguhkan kuliah pada malam ni, baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina sabil taqaddamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahwili 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Baik, tadi ada yang bertanya berapa harganya. Harganya cuma RM4.90 saja. Satu ni RM4.90 saja. Tak sampai pun RM5. RM4.90 saja. Dan boleh tuan-tuan dapatkan, ada latihan kat sini. Sangat menarik, sangat baik untuk kita fikir. Qiyamul Salat 1 dan 2 untuk ajar anak-anak kita salat balik semula. Baiki salat kita sendiri sebenarnya. Baik. Setakat saja dulu. Jumpa lagi besok insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atrukukum tahta ri'ayatillah ya yuzih. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah jagaan kasih Allah. Barakallahu fikum. Sahilah wa Yusuf. Akhi Zalman, Haji Khairun Nisa, Halimah Arsyad, semua yang hadir. Su Ibrahim, tak sempat nak sebut nama semua, terima kasih. Puan Kamnisa dari Singapura, terima kasih. Muhammad Hanif Abdul Fattah, Ustaz Hanif, Sianu Sanggul, terima kasih semua. Nisanu Hasana, Hakim Ismail. Baik, jumpa lagi esok insya-Allah. Ada umur kesempatan saudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zarina Ahmad. Terima kasih.